satu penerangan. La as'alu anhu ahadan ba'dak. Yang mana selepas ini aku tidak akan bertanya sesiapa lagi. Dia minta satu jawapan, satu berkaitan dengan Islam yang ringkas, padat. Qala wa fi riwayatin ghairak, di dalam satu riwayat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu baginda pun bersabda, cerita Sufyan ini, ya, Sayyidina Sufyan. Qul, baginda pun bersabda, kamu katakanlah, ucaplah ataupun katakanlah olehmu, amantu billah thumma istaqim. Berapa perkataan saja. Amantu billah thumma istaqim. Mana empat perkataan begitu. Ataupun amantu billah thumma istaqim, ataupun 5 begitu. Maksudnya beriman, aku beriman kepada Allah. Ucap itu, aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ialah 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu maksud iman. Ada la ilaha illallah sahaja, kemudian tanpa mengakui pengiktirafan yakin Muhammadun Rasulullah, tak jadi iman juga. Sebagaimana ahlul kitab, iman yang batil, Yahudi, Nasrani pun la ilaha illallah, dan mereka ini tidak mengiktiraf Muhammadun Rasulullah, iman batil, kafir juga. Cuma namanya ahlu al-kitab. Itu bezanya, berbeza dengan musyrikun yang menyembah berhala itu. Cuma diberi nama ahlul kitab, juga batil. Batil. Mesti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan arti bila tak ada bahagian kedua itu kafir. Maknanya kufur kepada Allah. Ucapkan oleh kamu, aku beriman kepada Allah. Kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Mana teguh di dalam iman. Hidup, mati terutamanya itu. Hidup mati di dalam beriman kepada Allah. Lalu kita disuruh sentiasa berdoa. Apa doa supaya diberi husnul khatimah? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Jangan pernah cuai itu untuk berdoa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah, jangan su'ul khatimah ya Allah. Jadi di antara makna husnul khatimah, mati di dalam keadaan iman kepada Allah. Istiqamah sampai ke mati. Daripada kehidupan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu dia. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ kita bacanya. Sebagai satu pengiktirafan. Kita buat satu pengiktirafan, pengumuman.
pegangan kita. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya solatku dan ibadatku. Bila kita baca tu? Di dalam solat. Doa iftitah. Doa iftitah di dalam solat. Ataupun dipanggil doa tawajjuh. Wajjahtu wajhiya lillazi. Itu doa tawajjuh. Kita baca tu. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya solatku. Wa nusuki dan ibadatku. Wa mahyaya dan hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu baru makna al-istiqamah. Dan kita minta ya begitu kepada Allah. Doa istiqamah. Di antara doa istiqamah yang diajar oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub. Ataupun di dalam satu lafaznya. Ya musarrifal qulub. Maknanya lebih kurang sama saja. Yang membolak balikkan hati. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkanlah. Teguhkan itu makna istiqamah. Teguhkanlah hati kami ini. Hati kami ini di atas amal taat kepadamu. Di atas agamamu. Di atas iman. Di atas amal soleh. Sabbit itu dengan arti teguhkan. Itulah makna istiqamah. Daripada kita beramal dengan amal soleh, begitulah kita matinya. Di dalam keadaan melakukan amal soleh. Itu makna istiqamah. Dengan arti bila boleh melakukan itu, itulah makna al-iman al-kamil. Iman yang sempurna. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Sahabat ini, sumber hadis ini daripada seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Mungkin kita ni jarang mendengarnya. Yang biasa kita dengarnya hadis ini Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Yang tu yang banyak itu. Bersumberkan Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Yang paling banyak itu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 7 orang itu. Yang 7 orang itu. Maknanya ranking yang pertama itu. Yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah. Itu yang paling banyak itu. Generasi keduanya ada dalam 13-14 orang. Jadi Sufyan ini dia tak banyak. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun namanya tidak terkenal. Dan hadis yang bersumberkan Sufyan ini di antara hadis yang hebat. Satu perkataan dia panggil di dalam istilah ucapannya jawami'ul kalim dia panggil. Jawami' al-kalim. Satu ucapan Nabi sikit sahaja. Kita bilang tadi paling banyak pun 5 perkataan. Paling banyak pun. Kalau kita nak combine sekali billah, satu perkataan jadi 4. Ataupun paling banyaknya kita boleh sebut aman. Aman satu, tu satu. Tu saya. Tu mana saya? Aman tu 2 situ. Saya aku beriman. Billah kepada Allah. 4. 4 saja. Amantu billah. Summa. 5. Summa tu maknanya kemudian.
Makna kemudian. Summa istaqim. Dan selepas itu istiqamahlah. Maknanya 5-6 perkataan saja. Termasuk di dalam dipanggil jawami'u al-kalim. Mana satu ucapan sedikit tetapi ianya meliputi semua benda. Bagaimana tidak meliputi semua benda apabila berkaitan dengan iman? Iman itu segala-galanya. Tak ada iman, tak ada segala-galanya. Iman itu. Kemudian selepas iman merujuk kepada amal. Amal itulah istiqamah. Tengok, merangkumi semua. Merangkumi rukun-rukun iman apa dia yang 6 itu. Kemudian merangkumi rukun-rukun Islam yang 5 itu apa dia. Semua di dalam kategori istiqamah. Merujuk kepada amal. Jadi iman itu satu iman benda batin. Kemudian amal itu terjemahan kepada iman. Bila semua tu ada, itulah yang sempurnanya. Nabi nak cerita dia kepada sahabat yang bertanya tadi. Jadi Sufyan bin Abdullah ini ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua selepas Abu Bakar dan yang pertama memegang gelaran Amirul Mukminin. Yang pertama memegang gelaran Amirul Mukminin. Di antara khalifah yang banyak melakukan pembaharuan ketika pemerintahannya. Banyak di antara benda-benda peradaban yang asalnya bukan Islam, daripada Rum, daripada Parsi, diguna pakai oleh Umar bin Al-Khattab. Dan ianya harus selagi mana? Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Boleh pakai dan boleh gunanya. Jika ada maslahat, ada kebaikan. Umar ini dia nampak ke depan. Dan di zaman beliaulah pemerintahan Islam meluas di zaman beliau. Ketika itulah dibukanya Baitul Maqdis. Dan dia pergi sendiri ke Baitul Maqdis. Dan dia solat di Baitul Maqdis. Umar bin Al-Khattab. Dan Sufyan bin Abdullah ini dilantik sebagai wakil khalifah ataupun sebagai pegawai kepada Khalifat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab di sebuah tempat yang bernama Taif. Taif ini dekat dengan Al-Madinah, Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada di antara jemaah umrahnya, dia buat lawatan ke Taif. Berapa jam nak sampai itu? Cuma mungkin di antara sebahagiannya ataupun segelintirnya lupa. Bila kita nak keluar dari kota Makkah, jauh sampai ke Taif begitu. Di antara benda yang kita kena buat ialah sebelum keluar itu kena tawaf wada'. Kena tawaf wada'. Ada jemaah yang cuai. Kena tawaf wada'. Kemudian bila dah tawaf wada' boleh keluar. Sebagai ucap selamat tinggal. Wada' ini selamat tinggal. Kepada bumi Makkah, tanah haram, dia pergi Taif. Kemudian dia nak masuk pula. Kalau dia nak buat umrah, dia kena niat di miqat. Miqat di situ adalah miqat kabir. Miqat kabir, ada masjid di situ. Kalau tak nak buat umrah, kalau niat umrah, dia masuk ke Makkah, tawaf umrah. Tawaf umrah. Kalau tak nak buat umrah, dia masuk ke Makkah, tawaf apa? Kena tawaf kudum. Seperti dia baru masuk ke bumi Makkah. Kena tawaf kudum kalau dia tak nak berniat umrah. Situ ziarah Taif. Ada banyak agensi ataupun syarikat pelancongan buat ziarah
Taif. Di situ ada masjid. Masjid apa? Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas. Tempat situ. Jadi Sufyan bin Abdullah ini dilantik sebagai pegawai oleh Umar bin Al-Khattab di Taif. Dan ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sufyan ini ada meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sumbernya Umar bin Al-Khattab sendiri. Dan di antara yang meriwayatkan hadis daripada Sufyan radhiyallahu anhu ialah anak-anaknya sendiri. Anak-anak dia dengar daripada ayah dia. Jadi apa kita faham daripada ini, ya sedang jemaah sekalian? Maknanya kita sebagai ketua keluarga, mak ayah, paling tidaknya ada ajaran yang baik, pesanan yang bagus yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagai mak ayah, paling tidaknya ada bekalan untuk anak kita di dalam kehidupan dia. Bukan sekadar beri makan, beri minum, beri pakai, bukan sekadar itu. Menyediakan kesenangan untuk dia, bukan sekadar itu. Beri makan, beri minum, pakai, bukan sekadar itu. Tetapi ada kalam-kalam, pesanan-pesanan yang boleh dia pegang dalam hidup dia. Kita sebagai mak ayah kena ada begitu pesanan. Tak tahu banyak, cerita sedikit. Itu maksudnya. Tak tahu banyak, cerita sedikit. Paling tidaknya ada kalam-kalam hikmat yang dia boleh pegang untuk dia hidup. Sampai dia besar, sampai mati begitu. Dia pegang itu. Itu dah ilmu dah. Termasuk di dalam kategori mudah-mudahan ilmu yang berguna. Bukan nanti kita baca di rumah buka kitab kitab hadis ataupun kitab fiqh, kitab akidah. Kalau itu lagi bagus. Dalam kes kita tak pandai nak baca kitab, paling tidaknya ada nasihat yang berguna. Termasuk dalam kategori wa ilmin yuntafa'u bihi. Dia pun pegang ilmu tu. Nasihat itu sampai ke mati. Dan dia pegang itu, pahala tetap mengalir kepada kita. Itu pahala ilmu yang berguna. Tak termasuk pahala anak soleh lagi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya bunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salas." Apabila mati manusia, terputus sumber pahalanya kecuali dari 3 sumber. Yang pertama, sedekahtin jariyah, wakaf. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu. Yang kedua tu ilmu yang diambil manfaat. Walaupun kita tak baca buku fiqh yang besar-besar, tak apa. Nasihat itu dia pegang, dia amal. Tengok. Itu berguna. Kemudian tambah lagi, wa waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk dia. Itu yang menjadi pahala kita itu sentiasa bertambah. Anak kita pun bila dah soleh beristighfar untuk mak ayah dia. Untuk kita lah. Sama ada kita masih hidup, apatah lagi kita sudah mati. Itu tanggungjawab sebagai seorang mak ayah, ibu bapa itu. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah masuk syurga dah. Kemudian Allah angkat darjat dia. Darajat tinggi. Syurga ini dia panggil darajat tinggi atas. Makin tinggi itulah syurga terbaik. Berbanding yang di bawahnya. Kalau neraka yang paling bawah itu yang paling buruk. Berbanding yang di atasnya. Dia panggil darakat, itu neraka. Dia pun hairan. Tengok seingat akunya, tak ada banyak amal-amal yang hebat begini. Sampai Allah angkat darjat tinggi syurga. Dia pun tanya, "Anna li hadha?" Dia tanya. Daripada mana ni ya Allah banyak pahala sehingga angkat darjat yang tinggi? Dia pun heran, dia tanya Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hadha?"
Kemudian Allah menjawab, hadza bistighfari waladika laka. Ini hasil daripada anak kamu yang banyak beristighfar, yang berdoa keampunan untuk kamu. Aku angkat darjat kamu. Tengok anak itu. Jadi kita mak ayah nasihatlah kepada anak kita. Hantar anak pergi belajar mana, ikutlah belajar mana. Luar negara ke, dalam negara ke. Benda-benda yang mula sekali kena pesan ialah jaga syariat, jaga akhlak, jaga solat. Jaga solat. Nak pesan suruh rajin belajar, bila pensyarah bagi tugasan, kena buat, jangan ponting kelas. Yang tu nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu. Memang dia nak pergi belajar, memang dia akan hadir kelas. Tak ponting. Memang dia akan buat tugasan. Yang tu tak payah pesan, budak tu pandai dah. Yang ni sebagai mak ayah. Jaga solat dik. Jaga solat bang. Jaga solat kak. Jaga akhlak. Yang tu yang membantu kita bila mati kan. Berdoa untuk kita. Beristighfar untuk kita. Berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa tu. Itu yang mahal itu. Tuhan kami, berikanlah keampunan terhadap dosa-dosa kami dan keampunanmu terhadap kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami, pelihara kami daripada kecil sampailah sekarang ini. Tengok, doa itu yang mahal itu terus sampai kepada Allah ya Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat. Daripada dia yang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni sampai kepada anak dia. Tengok Ibnu Abbas. Siapa ayah dia? Ibnu Abbas, siapa ayah dia? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Seorang sahabat. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Siapa ayah dia? Umar bin Al-Khattab. Tengok. Kemudian Abdullah bin Amru. Siapa ayah dia? Amru bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Daripada ayah disampaikan kepada anak, sehingga anak itu menjadi terdidik. Begitulah generasi sahabat. Jadi kita ni sebagai mak ayah kena ada sifat begitu. Sebagaimana Sufyan tadi, dia sampaikan kepada anak dia. Bahkan anak dia lah di antara yang banyak meriwayatkan hadis daripada beliau. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat ini, kita tengok di dalam contohnya hadis ini, apabila mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan mereka ini, mereka nak yang terbaik. Yang nombor 2, nombor 3 aku tak nak. Aku nak nombor 1. Aku nak yang terbaik, yang afdal. Tengok soalan. Ya Rasulullah, aku nak tanya soalan. Beri jawapan. Dan selepas ini, aku tak tanya orang lain dah. Dia nak yang terbaik. Dia nak. Nabi pun jawab. Jawapan yang terbaik. Amantu billah summa istaqim. Kamu beriman, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Jawapan yang terbaik ringkas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang lain, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada aku satu doa, lepas ni aku tak tanya orang lain dah. Tengok soalan itu, nak yang terbaik. Dengan arti kalau kita tanya seseorang, dia beri jawapan, kita rasa tak puas hati, maknanya itu bukan yang terbaik. Sama ada kekurangan daripada yang memberi jawapan, ataupun kita tu kurang. Salah satu daripada dua itu, ataupun dua-duanya sekali. Dan kita pun akan tanya orang lain pula, Ustaz, apa hukumnya saya begini-begini? Ustaz tu jawab, tak puas hati juga. Tanya ustaz lain pula, maknanya bukan yang terbaik. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kes yang kedua tadi, ya Rasulullah,
Berikanlah kepada aku satu doa. Bila aku berdoa, tak tanya orang lain dah. Nabi pun kata, Salullah al-afiyata wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ataupun Salullah al-afiyata wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Kamu mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah beri afiat dan mu'afah kepada kamu di dunia dan di akhirat. Tengok ringkas. Bila sahabat kita perhati hadis-hadis Nabi, bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, berilah kepada aku suatu benda, lepas tanya orang lain dah, Nabi akan beri satu jawapan yang paling ringkas. Seperti hadis ini dah hadis cerita yang kedua tadi. Kamu minta kepada Allah al-afiyata wal mu'afah fid dunya wal akhirah. 5-6 perkataan. Yang ni pun 5-6 perkataan. Lalu sahabat tadi pun dia rasa ringkasnya doa. Tak sampai penuh kertas A4 size. Dia fikir begitu. Kita pun mungkin fikir begitu. Doa bagusnya mesti kertas A4 size penuh. Silat-silat 2 muka A4 size. Baru doa terbaik. Dia pun balik rumah. Besok datang lagi jumpa Nabi. Tanya soalan yang sama. Nabi memberi jawapan yang sama. Salullah al-afiyata wal mu'afa fid dunya wal akhirah. Dia pun balik rumah. Hari yang ketiga, keempat begitu. Datang jumpa Nabi lagi. Nabi pun tengok dia. Nabi pun tahulah. Seperti tak puas hati begitu. Pendek doanya. Nabi kata, wahai sahabatku, kalau seseorang tersebut di atas dunia, di akhirat, Allah beri afiah, Allah beri mu'afah, dia tak nak benda lain dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak apa lagi? Kamu nak apa lagi atas dunia, nak apa? Di akhirat nak apa? Dapat al-afiyata wal mu'afah, cukuplah kamu di sisi Allah. Dia pun baru balik, datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama pun menyusun doa berkaitan dengan itu. Di antaranya yang kita boleh berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Itu doa di antara yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kemaafan dari sisi-Mu. Al-afwa, maaf ini seperti maghfirah, seperti keampunan, maaf ini. Tetapi hebatnya maaf ialah maaf ini diberi keampunan serta dipadam terus daripada buku catatan. Tak ada kesan dia, seperti tak pernah buat dosa. Itu al-afwa. Diberi kemaafan, keampunan terhadap dosa yang seseorang hamba lakukan, kemudian dipadam terus. Bersih, tak ada apa, tak nampak. Tak ada di dalam sistem, dalam rekod tak ada. Berbanding dengan maghfirah. Maghfirah itu diberi keampunan, digugurkan dosa, tidak diazab, tetapi dalam sistem masih ada. Sistem masih ada. Kita dah bayar dah saman, tapi dalam sistem dia masih ada. Cuma dia tulis sudah bayar, dia tulis. Tapi dalam sistem masih ada berapa hari bulan orang tu langgar apa? Langgar lampu merah. Tak, kita pun bayar. Bukan kita lah, dia pun bayar RM300 tanpa diskaun langgar lampu merah. Tulis sudah bayar, tapi dalam sistem masih ada berapa hari bulan, traffic light nombor berapa, tempat mana, jalan mana, lengkap detail dalam sistem. Tapi sudah bayar, tidak diambil tindakan lagi. Sementara al-afwa
diberi keampunan dan dipadam dari dalam sistem. Tak ada dalam buku catatan. Itu al-afwa. Dan itulah kalau kita ingat, kita dah nak merapati Ramadan. Berapa hari lagi? Tak sampai 70 hari rasa. Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, apabila Nabi SAW cerita kepada Aisyah kehebatan Lailatul Qadr, 10 terakhir itu, kemudian berdoa pada Lailatul Qadr, Aisyah pun tanya, tertarik. Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadr, nak baca apa? Nak baca apa? Aisyah tanya. Soalan itu ialah doa yang paling baik, sempena dengan malam yang paling baik. Malam yang paling baik menuntut doa yang terbaik. Itu maksud Aisyah. Lalu Nabi pun kata, kamu baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tengok. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf. Berikanlah maaf kepadaku. Yang terbaik, minta maaf. Dengan arti bila kamu buat salah, Allah memberi kemaafan kepada kamu. Allah padam terus. Digugurkan dosa, bahkan dipadam. Tak ada dalam sistem. Tak ada dalam buku catatan. Tengok doa terbaik. Aisyah tanya, Nabi jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemberi maaf. Berikanlah kemaafan terhadap dosa-dosaku. Ya Allah. Baca tu kata Nabi. Ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila sahabat tadi pun, kita pun berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata. Afiyah ini kesihatan. Kesihatan ini, kesihatan jasad, tubuh badan, kesihatan akal, dan juga kesihatan batin. Dia ada berapa benda lah. Yang besarnya 5 benda. Bila kita sihat ini, kita nak beramal ibadat pun mudah. Bila sihat, 5 benda inilah yang besarnya. Mungkin ada orang fikir 6, 7, 8 itu. Tapi 5 ni di antara kita kena jaga. Yang pertama dari segi fizikal jasad. Sihat, Allah beri, segar bugar Allah beri. Yang kedua dari segi emosi kita. Ada orang tubuh sihat tapi emosi dia sentiasa moody dan sebagainya. Tak masalah. Melenting, marah tak terpaksa. Emosi pun kena jaga. Fizikal, emosi kena jaga. Kemudian dari segi psikologi pun dia kena kuat juga. Jiwa dia. Di dalam ilmu orang tua dulu dipanggil ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Cuma bahasa moden, psikologi dia tulis. Dulu ilmu jiwa, lama-lama nama-nama pelajaran yang kita belajar dulu kan banyak diubah sekarang. Berdasarkan kepada mungkin tuntutan semasa ataupun istilah dan sebagainya. Dulu ilmu alam. Sekarang ni panggil apa? Geografi. Dulu tawarikh. Dipanggil apa sekarang ni? Sejarah. Dulu ilmu hisab. Dia panggil apa sekarang ni? Matematik. Benda sama saja. Ubah saja. Dulu ilmu jiwa. Dia panggil sekarang ni psikologi. Yang pertama, fizikal kita bagus, sihat. Kemudian emosi kita bagus, terkawal. Emosi pun kena ada terkawal. Psikologi kita pun bagus. Kemudian yang keempat dari segi spiritual, roh kita pun bagus. Kenyang, cukup makan. Dengan arti makanan kepada roh amat ibadat. Itu terjaga sihat roh. Dan yang kelima ialah apa? Intelektual. Intelektual kita, kecerdikan kita pun sihat bagus. Digunakan untuk taat kepada Allah. Bukan cerdik untuk melakukan maksiat kepada Allah. 5 benda ni, ya sahabat-sahabat sekalian, kalau terjaga Allah beri afiah, selamat di atas dunia.
Dari segi fizikal dia, emosi dia, psikologi dia, dari segi spiritual dia, dan dari segi yang kelima tadi, dari segi daya intelektual dia, cerdik dia, akal dia. Semua tu sehat. Sehat atas dunia. Kamu nak apa lagi? Tanya Nabi kepada sahabat tadi. Kemudian yang ketiga, wal-afiyata. Al-afiyata ini wal-mu'afah. Mu'afah ini lebih kepada kehidupan di akhirat. Di akhirat Allah bagi sejahtera kepada kamu. Atas dunia pun bagus kehidupan, akhirat pun bagus kehidupan. Atas dunia akhirat, bila kamu dapat ini, kamu nak apa lagi? Tak ada dah. Nampak? Itu di antara doa yang terbaik yang perlu kita perbanyakkan. Di samping doa-doa yang lain. Rabbana, tengok dengan makna yang sama tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sama, Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Kita nak apa lagi? Itu terbaik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Cuba tengok nama surah. Ini kalau tak silap saya, di antara ataupun satu-satunya, kalau saya silap tolong perbetulkan ya, satu-satunya nama surah di dalam Al-Quran yang menggunakan kata kerja. Fussilat, maknanya diperincikan. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang menggunakan nama surah kata kerja, verb, kata kerja. Yang lain nama semua, noun lain. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Al-An'am, An-Nisa, Muhammad, Az-Zumar. Nama lagi apa? Yasin, apa lagi? Al-Infitar, apa? Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah. Semua tu kata nama. Ini satu-satunya menggunakan kata kerja fussilat. Tengok. Diambil daripada ayat yang keberapa itu? Yang kedua, ketiga daripada surah itu. Fussilat. Yang lain nama-nama semua. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berucap, yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka ini istiqamah. Tengok dengan hadis Nabi tadi, amantu billah tsumma istaqim. Sama makna. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka ini beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat apa itu? Kalau tidak malaikat rahmat. Kalau tidak malaikat rahmat, akan turun membantu mereka, akan memberi kekuatan kepada mereka. Bila mereka ini lalai, malaikat itu akan peringatkan kepada mereka. Pasal apa? Dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dengan sebab istiqamah. Kita sentiasa istiqamah datang surau, masjid, solat berjemaah umpamanya. Pada hari itu rasa malas sikit. Bahasanya liat. Liat sikit, lembek-lembek. Tahu lembek ya? Lembek. Tapi dengan sebab kita sebelum ini istiqamah dan berdoa kepada Allah, malaikat memberi motivasi, dibisiknya ilham. Kita tak dengar, tapi kamu rasa lambat ni, rasa malas ini semua syaitan ini. Kamu rajin sebelum ni, syaitan. Dengar, dia panggil hadis, hadis tu nafsi dia panggil, ilham. Ilham malaikatil muqarrabin. Ilham pada malaikat itu. Kamu malas ni, kamu sedar tak? Kamu ni dah, contoh, dah berumur 80, dah tak berapa lama dah
Dan kamu dah berdoa supaya mati di dalam husnul khatimah. Kamu nak ke tidak? Dalam keadaan mana tahu hari ini kamu pergi masjid, kamu sujud, Allah ambil nyawa kamu dalam keadaan kamu sujud pada hari ini. Bayangkan hari ini kamu tak pergi solat, duk lepak kedai mamak umpamanya, duk berbual, duk mengumpat lagi, duk tengah perkena tertarik, jatuh daripada kerusi, kolek, terus mati. Kamu nak yang mana satu? Malaikat beri idea begitu. Oh, dia fikir, pergilah. Rajin. Dengar sebentar begitu, tiba-tiba jadi rajin. Pasal apa? Bantuan daripada para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat turun beri bantuan. Kepada kita, dia pun jadi rajin. Pasal apa? Nak mati di dalam husnul khatimah, dalam keadaan sujud, duduk tengah solat baca Al-Fatihah. Kemudian yang turun rukuk sujud. Tengok dia, Allah ambil nyawa di dalam keadaan bersujud. Bersujud kepada Allah satu. Yang kedua dalam keadaan solat. Dan yang ketiga dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan berwudu. Tengok 2, 3, 4 benda. Kemudian tubuh kita pun bersih. Kita nak solat. Di antara syarat sah solat, suci dari hadas kecil, hadas besar daripada najis. Tubuh kita pun bersih, tak ada najis. Pakaian bersih. Yang terbaik kita bawa dalam solat. Dalam keadaan sujud lagi, solat. Tengok 3, 4 benda itu. Dalam keadaan kita meninggal itu dipanggil oleh Allah. Terus husnul khatimah. Kamu nak begitu? Pergi sekarang. Malaikat memberi bantuan kepada mereka yang beristiqamah. Alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut lagi. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih lagi. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan janji syurga Allah. Allati kuntum tu'adun, yang kamu diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga iman kita sehinggalah kita dipanggil oleh Allah dan kehidupan di dunia kita ini beristiqamah di atas dasar iman dan juga sunnah, taat kepada baginda dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahabat-sahabat yang boleh kita kongsi pada pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.